Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Izri bin Abing akan membentangkan berkenaan dengan interaksi antara peradaban Islam dan kerajaan Kedah Tua. Okey, sebagai pengenalan, secara umumnya pengertian tamadun dan tamadun Islam mempunyai perkaitan daripada aspek bahasa dan istilah. Pengertian tamadun atau peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab, sudut epistemologi bahasa Inggeris dan Latin. Tamadun sebenarnya yang paling minimum mempunyai 6 ciri asas, iaitu masyarakat yang mempunyai kehidupan, di bandar mempunyai sistem pemerintahan dan juga kerajaan sendiri. Selain itu, tamadun juga perlulah mempunyai bahasa dan sistem tulisan yang tersendiri. Okey, berkenaan dengan kerajaan Kedah Tua, Kedah adalah merupakan salah sebuah kerajaan yang tertua di Asia Tenggara. Sejarah kemunculan dan kewujudan pertempatan manusia di negeri Kedah dipercayai semenjak berabad-abad sebelum Masihi lagi. Ini didasarkan penemuan sejumlah alat batu sepehan tebika dan rangka manusia di tebing Sungai Muda di Gua Kepah, Gua Baling, Kedah dan Gua Tengku Lembu di kawasan Perlis. Kerajaan Kedah Tua ini teori asalnya mengatakan kerajaan ini menganuti agama Buddha Hindu animisme khususnya alam Melayu. Ini kerana penemuan arkeologi terdahulu mendapati kawasan Lembah Bujang ini mempunyai beberapa candi dan juga penemuan artifak-artifak Hindu. Namun kronologi sejarah negeri Kedah sentiasa dalam keadaan pasang surut dengan pelbagai peristiwa, contohnya perang ataupun penaklukan lah daripada kerajaan-kerajaan yang berhampiran dengannya. Okey, asal Kedah daripada beberapa sumber. Daripada sumber dari negeri China, catatan Aising iaitu seorang pengembara rahib Buddha berbangsa Cina telah melaporkan terdapat sebuah tempat yang dikunjunginya bernama Ciecha. Ia adalah merujuk kepada sebuah lokasi yang pernah disinggahinya semasa pelayaran dari Kanton ke India untuk belajar di Nalanda tentang agama Buddha pada tahun 671 Masehi. Sumber Aram pula mencatatkan Ibnu Khordazbeh yang pernah membuat lawatan ke utara Tanah Melayu pada tahun 846 Masehi mencatatkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Masalik wal Mamalik tentang sebuah negeri yang digelar Kilah. Ibnu Muhalhil pada tahun 941 Masihi yang juga menyebut tentang sebuah negeri di utara Tanah Melayu yang disebut sebagai Kalah. Abu Dulaf Mis'ar yang menyatakan bahawa Kalah atau Kalahba ialah sebuah kerajaan yang besar dikelilingi tembok, taman bunga, kemudahan sumber pasar dan rumah dengan jumlah penduduk yang ramai. Daripada India pula, Kedah ditulis dalam tulisan Sanskrit yang menyebut Kedah sebagai Kataha atau Kadara, manakala dalam tulisan Tamil pula ia menyebut Kedah sebagai Kadaram atau Kalagram. Terdapat batu bersurat di Kerajaan Chola pada bertarikh 1030 Masihi pula menunjukkan jelas bahawa Kandaram itu adalah sama dengan Kataha yang terkandung di dalam cerita lama Sanskrit, iaitu Puranas, terutamanya di dalam drama Kaumudi Mahotsava yang ditulis di antara kurun ke-7 atau kurun ke-8 Masihi. Kedah juga disebut di dalam karya Prakrit iaitu Samarai Cagaha yang dihasilkan di dalam kurun ke-8 Masihi dan juga di dalam karya kata seperti kata Sarit Sagara. Okey, yang ini adalah interaksi antara peradaban Islam dengan Kedah Tua. Umumnya, negeri Kedah ini dikatakan antara negeri terawal yang menerima Islam dari abad ke-9 dan menerima Islam sepenuhnya pada abad ke-12 Masihi, iaitu pada tahun 531 Hijrah bersamaan dengan 1136 Masihi apabila Raja Kedah itu sendiri pada masa itu Sri Paduka Maharaja Derbar Raja II diislamkan oleh Syekh Abdul Al-Yamani dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah.
Terdapat dua sumber bertulis yang menjadi rujukan untuk pertapakan Islam di Kedah, ialah Hikayat Merong Mahawangsa dan Al-Tarikh Silsilah Negeri Kedah. Jadi antara faktor kedatangan tamadun Islam ke Kedah Tua adalah seperti berikut. Pertamanya adalah faktor perdagangan, ekonomi mereka, faktor perkahwinan, penyebaran agama ataupun dakwah, dan juga faktor politik. Dari segi faktor perdagangan dan ekonomi pula, Kedah ini terlibat dalam kegiatan perdagangan tradisi di Asia Tenggara sejak abad awal Masihi lagi, iaitu sebelum dan selepas abad ke-7 Masihi. Ia mempunyai pelabuhan sebagaimana tempat-tempat perdagangan yang lain yang dengan sifat semajadi dari segi kedudukan, yang berada di tengah-tengah jalan perdagangan antara India dan China, yang berperanan juga sebagai pusat persinggahan, pengumpulan dan pemasaran pelbagai barangan yang diperlukan pada di rantau tersebutlah. Jadi pedagang Islam ini tidak hanya menarik minat untuk berdagang dengan penduduk, tetapi juga menyebarkan agama Islam dengan memenangi hati masyarakat Melayu ketika itu, yang juga menjadi pedagang, menjadi pembeli jugalah. Jadi pedagang Islam ini memainkan peranan yang penting sebagai pendakwah dan sebagai golongan teladan. Selain itu, terdapat juga faktor perkahwinan yang membolehkan interaksi peradaban Islam itu dengan Kedah Tua lah. Perkahwinan juga merupakan kaedah yang berkesan untuk perkembangan agama Islam. Ya, maka para pendakwah dan pedagang Islam yang datang ke Kedah juga turut berkahwin dengan kerabat diraja dan penduduk tempatan bagi menyebarkan Islam dalam masyarakat. Ini juga salah satu asimilasi budaya dan juga tamadun yang berlandaskan Islam yang dibawa oleh pedagang Arab pada masa tersebut. Selain itu, juga terdapat juga faktor politik dan penaklukan lah pada zaman tersebut. Syed Naguib Al-Atas pula mengatakan bahawa agama Islam ini telah dibawa ke Kedah oleh masyarakat Islam yang melarikan diri daripada pemberontakan Kanton di China sekitar 876 Masihi, yang menyaksikan penghijrahan mereka secara beramai-ramai ke Kepulauan Melayu, iaitu Kedah dan Palembang. Ya, ini bermaksud ada terdapat konflik politik di luar lah, menyebabkan mereka berhijrah ke kawasan Nusantara, ke kawasan Kedah dan juga Palembang. Selain itu juga terdapat kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara juga meluaskan kawasan jajahan mereka. Maksudnya secara tidak langsung, Kedah juga terbabit sama dengan kawasan jajahan mereka tersebutlah. Dan para ulama ini telah dihantar ke jajahan bagi menyebarkan ajaran Islam. Maksudnya Sultan ini mengarahkan para ulama pergi mengajar dan menyebarkan agama Islam ke seluruh kawasan jajahan mereka. Sebagai contoh, jika sesebuah negeri jajahan di mana sultan mereka memeluk Islam, ia akan jadi ikutan masyarakat dan juga kalangan pembesar mereka. Maksudnya mereka amat taat kepada sultan mereka. Sekiranya sultan mereka memeluk Islam, mereka juga akan tertarik juga ingin mengetahui apa itu Islam tersebut. Jadi selain itu juga faktor dakwah dan pendakwah. Sebab dakwah Islam ini bersifat universal, syumul, boleh diterima oleh masyarakat setempat. Dia tidak memaksa kita, dan Islam ini sebagai a way of life, sebagai salah satu cara hidup. Pendakwah Islam juga menunjukkan pribadi yang baik pada masa tersebut. Toleransi Islam menarik minat masyarakat Melayu ketika itu. Maksudnya masa tersebut kemungkinan ada penjanggahan adat atau budaya, tetapi dalam Islam masih lagi bertoleransi selagi mana tidak menyalah hukum hakam dalam Islam tersebut. Pemimpin dan pendakwah juga menjalankan tanggungjawab dengan amanah dan secara uswah hasanah lah. Sebagai kesimpulan untuk topik interaksi ini, peradaban Islam dengan Kedah Tua, pada masa tersebut pemerintah Kedah juga memainkan peranan kerana memeluk Islam dan menjadi ikutan oleh pembesar dan masyarakat tempat. Kehadiran Islam di Nusantara ini telah memberi kesan yang pengaruh yang amat mendalam dalam perkembangan tamadun di rantau
ini khususnya di Malaysia. Oleh kerana universalnya ajaran Islam ini menghasil satu pemikiran dan tamadun yang kekal sepanjang zaman. Namun untuk topik kedatangan Islam ke alam Melayu, alam Nusantara ini masih lagi menjadi tanda tanya kerana kita masih lagi belum tahu bilakah tarikh yang sebenar kedatangan Islam ini ke kawasan Nusantara, kerana kawasan Nusantara adalah kawasan yang amat besar dan kawasan ini mempunyai satu ras, iaitu ras Melayu. Jadi itu saja pada perbincangan saya hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.